أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya mari kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kerana dengan limpah kurniaan daripada Allah SWT, kita dapat berkumpul pada malam ini sekali lagi. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pertemuan ini dan perhimpunan ini akan mendapat keridaan Allah SWT. Jadi juga sebagai salah satu tanda kita bersyukur kepada Allah SWT. Sebab tu setiap bangun pagi kita tuan-tuan di waktu subuh, maka itulah antara sebab adanya solat subuh di pagi hari sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala yang memberikan kita kehidupan pada hari berikutnya setelah Allah beri kehidupan pada hari semalam. Dan justru itu juga kalau kita lihat adanya doa kunut yang diamalkan dalam solat subuh sebagai sunat abad, sunat yang sangat-sangat digalakkan untuk dibuat. Dan kalau kita hayati doa daripada doa kunut itu sendiri pun sebenarnya sebagai satu tanda kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Ta'ala kerana menghidupkan kita kembali. Sebab itulah sifat syukur ni tuan-tuan, dia bukan sifat yang ataupun perkara yang kecil, dia perkara yang besar. Sebab itulah Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 12, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Ini antara satu lafaz yang perlu kepada muhasabah dan pemikiran orang beriman sendiri, iaitu kalau kita bersyukur pada Allah Ta'ala, kita mensyukuri diri kita sendiri. Maksudnya apa dia? Kita cuba lihat setiap apa yang Allah berikan kepada kita, tubuh badan, panca indera, ilmu. Allah bagi nikmat mata boleh melihat, Allah bagi nikmat jari boleh bergerak. Setiap jari ada 3 sendi. 3 sendi inilah tuan-tuan yang memudahkan gerak kerja kita dalam buat sesuatu. Kenapa kulit kita ada yang tebal, ada yang bahagian yang nipis. Semua itu adalah ketentuan Allah Ta'ala yang ada hikmah dan kegunaan masing-masing. Sebab itulah setiap apa yang Allah ciptakan di dunia ni mesti ada manfaat. Dan sebagai tanda kita terima kasih pada Allah Ta'ala, syukur. Dan Allah gunakan kalimah lagi tuan-tuan, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan siapa yang kufur, sesungguhnya Allah tu Maha Kaya. Maksud di sini ayat ni tuan-tuan adalah ayat sindiran. Ayat sindiran kepada orang-orang yang kufur. Maksudnya kalau siapa orang kufur, Allah tak kisah, Allah tak rugi pun. Sebab apa? Allah Ghaniyyun Hamid. Allah tu Maha Kaya. Allah tak rugi sikit pun pada orang-orang yang kufur dekat dunia ni. Kalau ada orang kufur, Allah tak rugi sikit pun. Siapa yang rugi? Orang yang kufur tu sendiri yang rugi. Sebab apa? Mereka akan mendapat balasan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah di dunia ni tuan-tuan, jadikan kita sebagai orang yang sentiasa bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita dalam apa jua keadaan sekalipun. Ujian tu kadang-kadang datang ada hikmah, ujian tu kadang datang dengan kesenangan, datang dengan kesusahan, maka ini adalah ujian daripada Allah SWT. Baik, jadi sebab itu perbincangan kita pada malam ini tuan-tuan bersambung pula dengan perbincangan kita daripada bulan lepas berkenaan dengan perihal orang Yahudi yang memusuhi malaikat. Jadi pada malam ni pula kita lihat apa yang telah Allah nyatakan dalam Quran berkenaan dengan keadaan mereka pula terhadap kitab. Terhadap Allah mereka syirik, terhadap Nabi mereka ingkari,
terhadap malaikat mereka memusuhi, kita lihat pula kepada kitab yang telah Allah turunkan kepada mereka, apa respon mereka, apa dia orang punya sambutan, ya? Adakah sambutan yang dibuat oleh mereka ni menerima dengan redha ataupun tidak? Kita akan lihat. Baik. Jadi Allah berfirman bermula ayat 99 masih lagi surah Al-Baqarah. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinatin wama yakfuru biha illal fasiqun. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad ayat-ayat keterangan yang jelas nyata, yakni Al-Quran, dan tidak ada yang akan mengingkarinya melainkan orang yang fasik. Baik. Jadi di sini Al-Quran menerangkan kepada kita, Allah menyatakan kepada kita punca kekafiran atau punca kufurnya orang-orang daripada bangsa orang Yahudi terhadap ayat yang Allah turunkan kepada mereka, kepada Nabi Muhammad SAW. Maksudnya sambutan mereka kepada Al-Quran sangat-sangat sinis. Mereka tak sambut dengan baik, mereka tak sambut dengan redha, mereka sambut dengan hinaan. Malah mereka tolak mentah-mentah Al-Quran, dan mereka nyatakan pula Al-Quran ni hanya untuk Muhammad, bukan untuk mereka. Sedangkan Allah telah dedahkan sifat mereka, bagaimana mereka ketika Taurat turun, walaupun Allah telah letak bukit terusnya atas kepala, tapi mereka masih lagi tidak beriman. Punca penyakit itu adalah fasik dan penyelewengan fitrah mereka. Maksudnya tuan-tuan, ayat ni Allah nyatakan fitrah bagi orang yang beriman, bila turun ayat Allah Ta'ala, mereka akan taat. Itu fitrah. Fitrah ni maksudnya apa? Fitrah ni kebiasaan yang menjadi kebiasaan orang. Contoh tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita sebagai anak, fitrahnya kena patuh arahan ibu dan ayah. Seorang anak murid, fitrahnya ikut apa yang disebut oleh guru-guru mereka. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita perasan, anak-anak kita ni kadang-kadang dekat rumah, dia buat apa yang cikgu suruh dia buat. Contohlah, kita katakan kita kat rumah tak ajar pun anak kita susu selipar, kan? Tak ajar pun. Tak mungkinlah kata tak pernah ajar pun kita kata susu macam tu je lah. Tak. Ini kita perasan tuan-tuan, seminggu tu dia susu selipar elok, berpasang-pasang susu selipar. Mak dia tanya, ni adik ni dapat belajar mana susu selipar ni? Cikgu cakap siapa susu selipar dapat pahala. Nampak? Maksudnya budak ni patuh pada apa yang cikgu cakap. Itu fitrah seorang anak murid menerima arahan guru. Sama jugalah dengan anak-anak kita yang belajar sekarang di peringkat menengah tinggi ke, di peringkat universiti ke, mereka akan dapat apa yang guru mereka bicarakan. Itu fitrah. Sebab tu dalam peperiksaan sekalipun, soalan keluar, pelajar kena jawab apa yang dikendaki oleh pensyarah. Kalau nak jawab sendiri boleh, tapi pastikan isi dan juga huraian tidak lari daripada maksud yang dinyatakan dalam soalan. Itu contoh. Apa lagi tuan-tuan? Seorang suami, fitrahnya memberikan nafkah kepada isteri, dan fitrah seorang isteri patuh kepada arahan suami. Maka fitrah ni perkara kebiasaan yang akan berlaku pada setiap manusia. Maka Allah nyatakan ayat ni, bahawasanya Al-Quran tu adalah ayatim bayyinatin. Maksudnya ayat yang adanya keterangan, yang mana fitrah manusia, kalau turun ayat-ayat Allah, wajib kena ikut. Kalau anda kata arahan tu suruh buat, wajib buat. Kalau arahan tu suruh tinggal, wajib tinggal. Itu fitrah seorang manusia yang beriman. Sebab tu bila ada orang yang engkar Quran, yang langgar perintah Allah Ta'ala, mereka keluar dari fitrah manusia yang beriman. Bila keluar fitrah manusia yang beriman tuan-tuan, maka mereka boleh tergurung kepada orang yang fasik, iaitu menentang aturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang orang yang fasik ni mereka mengaku beriman, tapi kadang-kadang ada perkara yang mereka langgar. Contoh, bila kata contohlah tuan-tuan, kita katakan dia mengaku di Islam tapi duk main nombor ekor lagi. Contoh, kalau anda kata
dia mengaku dia Islam, tapi bila ada perkara-perkara yang bukan hak milik dia, contoh berkaitan dengan pecah amanah dan sebagainya, dia tak rasa bersalah. So maknanya itu melanggar fitrah. Sebab dalam Islam sekalipun, pecah amanah, malah dalam fiqh jenayah tuan-tuan, rishwah ataupun rasuah dalam bahasa Melayu dimasukkan dalam takzir. Maka takzir itu tuan-tuan dalam fiqh jenayah Imam Syafi'i, pemerintah berhak untuk letakkan kesalahan tersebut dalam keadaan apa je hukumannya. Maka salah melalui fitrah. Dan samping itu, ayat ini juga membuktikan kebenaran risalah Rasulullah SAW. Maka ayat ini membenarkan setiap apa yang telah Nabi nyatakan kepada orang Yahudi. Tuan-tuan, puan-puan rahmatullahi sekalian, memang menjadi fitrah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Bila berdakwah, akan ada segolongan yang minta buktikan kerasulan kamu. Buktikan kamu ni Rasul, buktikan di mana Tuhan kamu, di mana bantuan Tuhan kamu, tunjukkan bukti. Maka tuan-tuan, ayat ini membenarkan apa yang telah Nabi bawa. Jadi sebab itu, bila mana Allah gunakan ayatin bayyinah, iaitu ayat-ayat yang terang jelas yang nyata, ia juga sebagai bukti yang jelas bahawasanya Al-Quran sebagai bukti kepada orang yang betul-betul ingin mempercayainya sebagai satu hujah. Sebaliknya, orang yang menginginkan maksiat tidak akan mendapat apa-apa bukti kebenaran, kerana mereka memang tak ingin beriman. Tuan-tuan, baik. Sebab itu, ayat ni sebenarnya menjawab. Kadang-kadang kita perasan ada orang, kita datangkanlah hujah Quran, dia orang kata apa? Ini guna-guna Quran ni menaji. Nanti aku lawan, kata langgar perintah Tuhan, kan? Hujah Quran ni dah lama, tak payahlah guna. Hujah Quran ni dah lama, dah lapuk itu zaman Nabi, bolehlah. Sekarang ni kena guna hujah fakta dan juga bukti. Jadi tuan-tuan, pemikiran ni adalah pemikiran yang sangat bahaya. Sebab apa? Di barat sekarang ni dah ada satu gerakan, movement pemikiran Scientism. Scientism ni apa dia tuan-tuan? Satu gerakan kepercayaan lebih kepada agama, yang mana grup-grup ni, kumpulan ni, mereka takkan percaya apa-apa pun melainkan ada bukti fakta dan dibuktikan dengan matematik. Azab kubur, mereka tak percaya. Sebab apa? Mana bukti? Ada video tak? Ada suara tak orang menjerit? Ada fakta? Ada perkiraannya? Tak ada. Kami tak percaya. Nabi Muhammad SAW pergi ke Isra' Mi'raj, naik ke langit berjumpa dengan Allah, langsung kami tak percaya, dia kata. Dia kata apa? Mustahil manusia biasa pergi ke angkasa lepas tanpa memakai suit angkasawan. Bagi mereka tidak logik. Tapi tuan-tuan, hujah Islam bukan berdasarkan logik semata-mata. Hujah kita melalui Quran. Dan kisah dalam Quran bukan kisah dongeng, bukan kisah reka-rekaan, bukan mitos, bukan legenda. Kisah benar. Sebab tu Al-Quran bila turun, dia akan menuju kepada hati orang-orang yang betul-betul nak cari bukti kerasulan. Contoh Nabi. Kita ingat balik tuan-tuan ketika peristiwa tongkat Nabi Musa dicampakkan menjadi ular dan memakan ular-ular daripada ahli sihir Fir'aun. Dan sebilangan ahli sihir Fir'aun beriman pada waktu, kerana mereka memang nak tengok apa bukti kerasulan Nabi Musa. Memang mereka nak tengok. Dan akhirnya Allah nampakkan tuan-tuan, mereka beriman. Sebahagian ahli sihir Fir'aun beriman. Fir'aun beriman ke tak? Tak. Sebab apa? Niat dia nak lawan Nabi Musa bukan nak tengok kebenaran Nabi Musa. Memang nak minta ahli sihir melemahkan Nabi Musa. Tapi bila bukti kebenaran terhidang depan mata beliau, mereka tak ikut. Fir'aun tak ikut. Sebab tu sama juga berlaku pada Nabi Muhammad SAW. Bila mana pada malam tu Nabi dicabar untuk membelah bulan oleh pemimpin kafir Quraisy. Satu perkara yang mustahil dalam fikiran manusia. Dia cabar Nabi Muhammad SAW buat perkara yang mustahil bagi manusia boleh buat. Akhirnya Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah Ta'ala. Takdir Allah Ta'ala tuan-tuan, bulan terbelah.
Satu pergi kiri, satu pergi kanan, dan bercantum balik. Setelah bercantum, adakah orang-orang kafir beriman? Tidak juga. Sebab niat mereka bukan untuk kebenaran pun. Niat mereka nak memperlekehkan Nabi. Bila Nabi dapat belah bulan dengan bantuan Allah Ta'ala, mereka kata kepada Nabi Muhammad SAW, ahli sihir dah pula. Jadi tak ada ke mana, tuan-tuan. Esok pagi, ketika satu rombongan Badui datang nak berdagang ke Mekah, berjumpa dengan orang-orang kafir Quraisy, belum sempat cakap apa-apa lagi, mereka kata, kamu tahu tak malam tadi kami nampak apa? Kami nampak depan mata kami bulan terbelah ketika kami berehat di sebatang pokok. Maksudnya tuan-tuan, peristiwa itu adalah peristiwa yang benar. Dan andai kata ada manusia yang hidup pada zaman tersebut, pada malam Nabi belah bulan tu, seluruh dunia tuan-tuan akan nampak peristiwa bulan tu terbelah. Sebab apa? Dekat bumi kita ni, bulan ada satu tu je sampai hari di atas. Sampai hari ni, bulan tu lah. Jadi kita duduk jenguk bulan ke atas langit malam-malam, tengok bulan tu lah yang pernah Allah takdirkan terbelah dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pihak NASA pun telah sahkan ada garis tengah di tengah-tengah bulan tu, lurus tegak macam tanda mengekang. Itu bukti lah tu, bukti yang nak buktikan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah tuan-tuan rahmatullah sekalian, ahli tafsir sebut dalam ayat ini, jadi fitrah manusia, Quran turun kena patuh, sebab ia sebagai berita gembira kepada orang-orang beriman. Bagi orang yang kufur, yang memang tak nak tengok Quran, datanglah tuan-tuan Quran segunung Tursina ke, seberat bumi ke, mereka tak ikut. Sebab apa? Tak ada niat pun nak berubah. Itu yang berlaku dengan Fir'aun macam tu. Fir'aun, Namrud, orang-orang kafir Quraisy, berbagai hujah, pelbagai bukti Allah nyatakan, Allah turunkan, tapi tidak juga beriman sampai akhir ayat mereka, dan mereka menjadi orang yang kufur. Sebab tu bagi orang yang mengaku sebagai Islam, nyatakan apa dalam Quran. Bila Quran kata haram, haram, halal, halal, dosa, dosa, pahala, pahala. Tak ada boleh pahala tukar jadi dosa, dosa jadi pahala. Tetapi tuan-tuan, kalau dalam ilmu fiqh ataupun kawaid fiqhiyah, ada keadaan-keadaan yang benda haram boleh jadi halal. Tetapi kena ingat, itu dalam kategori masyaqqah sahaja. Masyaqqah tadribut taisir. Dalam kawaid fiqhiyah yang nombor 3 atau 4, masyaqqah tadribut taisir, tuan-tuan, kesusahan boleh dihilangkan untuk memudahkan sesuatu. Dan ada syarat-syarat, ada 7 lebih kurang. Sebab kita musafir, sakit, lupa, membalwa dan sebagainya. Dan sakit tu pun tengok sakit yang bagaimana. Sakit yang masyaqqah. Kalau sakit setakat luka, tangan kena pisau, tak puasa Ramadan terus, tuan-tuan, tu menipu nama dia. Apa mak tak puasa, Allah tangan aku luka, pisau semalam, tak puasa lah hari ni. Apa tak puasa? Quran katakan kalau sakit tak payah puasa. Pandai pula. Padahal sakit yang mengudaratkan tubuh badan, ibu mengandung, ibu bersalin, orang yang uzur, kena makan ubat wajib dan sebagainya, itu dibolehkan untuk tidak berpuasa, meninggalkan perkara yang wajib. Tetapi kalau sakit yang biasa tak perlu. Itu pemahaman dari segi fiqh. Baik. Dari segi maksud terperinci, maksud ayat yang jelas adalah sesuatu yang luar biasa, kerana ia adalah mukjizat. Jadi ahli tafsir juga menyatakan maksud ayatin bayinatin ini juga adalah mukjizat. Sebab tu tuan-tuan rahmatullah sekalian, mukjizat ni turun Allah berikan kepada beberapa nabi dan beberapa orang rasul sebagai nak buktikan kerasulan mereka. Nabi Daud alaihissalam boleh melembutkan besi dengan tangan sahaja. Tuan-tuan rahmatullah sekalian, sebab itu mukjizat ni turun, dia sesuai dengan keadaan pada zaman itu. Nak ambil contoh satu-satu. Nabi Daud, baginda boleh lembutkan besi. Sebab pada zaman Nabi Daud, pekerjaan sebagai tukang kimpal besi, tukang ketuk besi atau tukang besi adalah pekerjaan yang paling banyak pada waktu. Dia pun tahu, tuan-tuan, besi ni boleh dibengkokkan melalui proses peleburan. Lebur dulu,
Bagi bara tu naik sampai merah, baru boleh bengkokkan, baru boleh bentuklah apa saja sekalipun. Kalau tuan-tuan nak lembutkan besi dengan tangan kosong macam ni, bukan bengkok, patah terus, tak boleh. Tetapi Nabi Daud AS Allah berikan boleh melembutkan besi dengan tangan, sebagai nak tunjuk bukti Allah itu maha kuasa kepada Nabi Daud AS. Nabi Isa AS, pada zaman Nabi Isa, tuan-tuan, Nabi Isa menghadapi orang-orang Nasrani, dan pekerjaan yang paling dia pandang tinggi pada waktu itu adalah tabib ataupun doktor. Jadi pada zaman tersebut, tuan-tuan, ada satu penyakit yang tak pernah lagi seorang doktor boleh ubat, iaitu penyakit kusta. Penyakit kusta itu penyakit. Penyakit kusta ni, tuan-tuan, dia penyakit memang zaman dulu lagi. Dia kalau dalam tafsir Ibn Kathir, pada Ibn Kathir ada dua penyakit yang memang daripada zaman dulu wujud sampai hari ini. Pertama kusta, kedua taun. Taun pernah direkodkan atau pernah dicatatkan dalam buku-buku sirah ketika zaman Nabi Musa lagi. Penyakit taun ni, penyakit kusta daripada zaman Nabi Isa AS. Jadi pada waktu tu tak ada seorang pun boleh sembuhkan penyakit kusta. Jadi nak membuktikan Nabi Isa ni adalah seorang Nabi, maka Allah turunkan mukjizat Nabi Isa AS boleh menyembuhkan penyakit kusta. Dan tuan-tuan, satu mukjizat yang memang cukup besar Allah bagi pada Nabi Isa AS, yang menewaskan kepakaran apa jua doktor dalam dunia sampai hari ini. Nabi Isa juga, tuan-tuan, pernah diberikan mukjizat menghidupkan semula orang yang telah mati pada zaman tersebut. Jadi terdiamlah doktor-doktor tabib ni, kan, mengakuilah kerasulan Nabi Isa AS, dan ada sebagian mereka ikut. Jadi sebab tu mukjizat turun, dia ikut kepada zaman. Jadi kenapa dalam sejarah ataupun dalam sirah Rasulullah SAW banyak kita dengar mukjizat Nabi? Antaranya Nabi boleh keluarkan air di celah-celah tangan, seekor kambing ketika peristiwa Khandaq cukup untuk ramai tentera. Nabi pernah belah bulan, Al-Quran juga diturunkan. Kenapa, tuan-tuan? Kerana inilah antara bukti-bukti kerasulan Nabi yang Allah turunkan kepada Rasulullah. Dan akhirnya, tuan-tuan, mukjizat terbesar kepada Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quranul Karim yang kita bincang pada malam ni, penuh dengan pengajaran, penuh dengan pedoman sebagai panduan kita sampailah ke hari kiamat. Sebab tu fitrah manusia seperti mana disebutkan dalam tafsir ini, kena ikut apa yang telah Allah turunkan. Maka tu ayat 99. Seterusnya ayat ke-100, awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Patutkah mereka engkarkan ayat-ayat keterangan itu, dan patutkah tiap kali mereka mengikat perjanjian setia dibuang dan dicabuli oleh mereka, bahkan kebanyakan mereka tidak beriman. Baik, ayat ini pula, tuan-tuan, sebagai satu penerangan yang diterangkan oleh Rasulullah dan yang diterangkan oleh Allah SWT dalam ayat ini, berkenaan dengan satu persoalan yang Allah lemparkan kepada orang-orang Yahudi dan juga para orang yang ada pada waktu itu, malah kepada Rasulullah SAW untuk minta Nabi berfikir. Allah nyatakan ayat mudahnya, patutkah mereka ni orang Yahudi batalkan perjanjian sedangkan mereka dah berjanji dengan Allah Ta'ala banyak kali? Kita tahu, tuan-tuan, ayatul munafiqin thalatha, wa iza hadasa kazaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tu'mina khana. Nabi sebut tanda orang munafik 3: cakap bohong, janji tak tepati, diberikan amanah khianat. Ni 3 benda ni. Dan yang kedua ni, tuan-tuan, amalan orang Yahudi, bila janji tak tepati. Jadi Allah nyatakan, patutkah mereka buat begitu sedangkan mereka ni dah banyak kali berperjanjian dengan Allah Ta'ala, dengan Rasulullah, malah dengan orang lain sekalipun. Sebab tu kecaman ini, tuan-tuan, Allah Ta'ala berikan kepada orang Yahudi yang mana mereka ni tak pernah tepati perjanjian. Kalau kita ulang balik ayat-ayat yang lepas, tuan-tuan sekalian,
bagaimana Allah Ta'ala pernah meletakkan Bukit Tursina atas kepala orang-orang Yahudi ni. Nak sebagai contoh macam satu cagaran, angkat Bukit Tursina atas kepala, minta janji dengan Allah Ta'ala, patuh kepada arahan Allah Ta'ala, jangan syirikkan Allah SWT. Tapi tuan-tuan, akhirnya mereka sendiri yang syirik kepada Allah Ta'ala. Pernah sembah lembu, patung emas, patung lembu emas, pernah mereka sembah, dah melanggar perjanjian. Dan mereka juga pernah mencampakkan perjanjian dengan nabi-nabi sebelum daripada ini. Mereka pernah berjanji untuk beriman kepada Nabi Musa AS. Sampai ke Nabi Musa, tuan-tuan rahmatullah sekalian, Nabi Musa AS pernah meluahkan perasaan dalam surah As-Saff ayat 5. Nabi Musa kata apa? Kenapa kamu menyakiti aku sedangkan kamu tahu aku ni Rasul untuk kamu? Kenapa? Sampai meluahkan perasaan, tuan-tuan. Macam disebutkan sebelum ni, Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ni, tuan-tuan, manusia macam kita. Cuma ada kelebihan Allah bagi pada dia. Sifat dia sama dengan kita. Penat, ada letih, ada gembira. Nabi juga perlu rehat, perlu makan, perlu minum, berkahwin, ada anak, tidur di malam hari, bangun di tengah malam. Sama rutin macam kita. Jadi memang, tuan-tuan, kalau perasaan kita sendiri pun dah, kalau kena pulau dengan orang, kita rasa risau. Duk pergi kedai makan pun semua tembul lagi, tuan-tuan. Apa pula? Hari kedua kita duduk je, pom, tembul lagi belaka. Lari belaka 3 hari, tuan-tuan, lagi. Kita pun kata, cik, apa ni lagi ni jumpa aku ni? Apa? Ada masalah ke? Kita pun akan sebut begitu. Dah, orang lagi kat kita. Jadi maknanya di sini, tuan-tuan, orang Yahudi ni payah dalam bagian. Malah dengan Rasulullah SAW sekalipun, mereka pernah engkar perjanjian ketika berada di Madinah. Baik, kisah ini sangat banyak dikisahkan dalam kitab-kitab sirah. Nabi Muhammad SAW, tuan-tuan, ketika menjadi pemimpin pertama Islam di Madinah, telah membuat satu perlembagaan pertama di dunia yang bertulis, namanya Sahifah Madinah, Piagam Madinah. Dia buat satu piagam perlembagaan, diiktiraf oleh seluruh dunia. Dalam ahli sejarah dunia, perlembagaan pertama di dunia yang bertulis, Nabi yang buat. Sebab apa? Pada zaman itu, tuan-tuan, di Madinah pelbagai latar belakang agama dan juga bangsa pada waktu. Adanya orang Arab, adanya orang Yahudi, adanya orang Nasrani, adanya orang yang pagan, orang etis yang tak pegang agama, adanya orang Rom dan bukan Arab. Duduk, tuan-tuan, dan Nabi bagi jaminan, la ikrah fid din, aku tak paksa, tak ada paksaan dalam agama, aku tak paksa masuk Islam. Siapa nak duduk di Madinah, boleh, tak ada masalah, duduklah di Madinah, amallah agama kamu, tapi dengan syarat, buat perjanjian. Kalau Madinah diserang oleh musuh, kamu semua kena tuntut bela juga dengan Madinah. Maknanya bersama-sama mempertahankan negara Madinah. Itu Nabi buat. Maka Nabi tanda tangan, menandatangani perjanjian bersama dengan orang Yahudi. Nabi bagi orang Yahudi duduk di Madinah. Nabi tak halau pun, tuan-tuan. Nabi tak pernah halau pada awalnya orang-orang Yahudi. Nabi bagi duduk dengan syarat, kalau musuh serang Madinah, kamu pun ikut serta pertahankan orang negara Madinah. Maka, tuan-tuan, Islam menunjukkan bahawasanya inilah yang Islam bawa. Islam tak pernah larang siapa-siapa berduduk dalam negara Islam sekalipun. Yang penting sama-sama mempertahankan agama, sama mempertahankan negara. Pernah jadi, tuan-tuan, 2 peristiwa yang kita boleh lihat. Kalau tuan-tuan ingat ketika peristiwa penembakan beramai-ramai jemaah di Masjid An-Nur di Christchurch, New Zealand, yang mana ada orang yang tak apa sihat, tuan-tuan, maniac, ini gila sikit. Dia ni dah anti-Islam. Lepas tu dia ni, tuan-tuan bayang, ambil kamera, letak dekat dada, ambil senjata peluru hidup M16, pergi masjid, tembak macam tu, tuan-tuan. Tembak macam dalam video game, dia kata. Rupanya bila dia suara siasat, dia ni dah terpengaruh dengan video game. Dia nak rasa sendiri video game tu macam mana. Ambil senjata, tembak orang Islam dekat dalam Masjid An-Nur di Christchurch, New Zealand. Berapa orang meninggal dunia, mati, tuan-tuan, ketika nak solat
dalam beberapa minit sebelum sembahyang solat Jumaat di masjid tersebut. Setelah kejadian itu tuan-tuan, minggu depannya pula tiba-tiba datang segerombolan orang-orang non-Muslim di sekeliling masjid tersebut. Dia menjadi macam dia menjaga depan pintu masjid. Dia bagi orang-orang Islam datang masuk sembahyang dalam masjid, and then dia jaga dekat luar. Dia kata kalau ada siapa lagi yang ganggu kawan-kawan kami solat, kami akan pertahankan. Malah tuan-tuan, geng-geng motor-motor besar, Harley yang bawa Harley ni, Harley Davidson, Triumph ni tuan-tuan, yang bertatu-tatu ni dekat New Zealand ni pun datang jaga depan pintu. Dia kata orang pun sebut benda yang sama. Kawan-kawan kami tak berdosa pun, dia tak serang pun dia. Jadi kami jaga di sini sebagai pertahanan. Kalau ada siapa nak serang lagi, hadapi kami dulu, dia. Pernah juga berlaku di Patani, Thailand tuan-tuan, ketika ada satu isu politik Islam di Patani. Ada satu demonstrasi dibuat oleh pelajar-pelajar di Patani, di sempadan Thailand. Jadi pada waktu tu adanya satu geng daripada 2, 3, 4 universiti di Patani. Pelajar dia buat demonstrasi, minta ada isu yang diperjuangkan. Waktu tu ada yang Muslim, ada yang geng-geng pelajar Buddha Siam. Jadi hari tu hari Jumaat, bila mana kawan-kawan yang pelajar-pelajar Islam semayang dekat masjid di Patani, kawan-kawan diorang ni yang beragama Buddha Siam ni tuan-tuan, buat satu human shield macam ribat, ya. Tuan-tuan buat tangan macam ni, sebelah tangan pun buat tangan macam ni, macam satu benteng. Dia tak nak bagi polis atau askar masuk masjid tangkap kawan yang tengah semayang. Dia yang Islam aja. Sama-sama mempertahankan negara dalam apa jua keadaan sekalipun, yang menolak keganasan dan sebagainya. Maka ini yang Nabi Muhammad SAW minta orang Yahudi buat. Duduklah di Madinah, aku tak halau, tapi tolong jaga Madinah. Akhirnya tuan-tuan, mereka menjadi pembelot yang paling besar. Pertama, mereka tuan-tuan tak pernah berhenti hina Nabi. Walaupun duduk di Madinah. Yang kedua, mereka berpakat dengan kafir Quraisy dalam peperangan Al-Ahzab untuk menyerang Nabi. Sedangkan Nabi pernah bagi satu perjanjian, pertahankan Madinah kalau musuh serang. Tapi bila musuh datang, mereka pergi kepada musuh, bersama-sama musuh nak serang Nabi Muhammad SAW. Tapi tuan-tuan, Allah Sami'un Alim, ya? Allah Jabbar. Allah ni maha menghukum. Allah hukum mereka tuan-tuan. Allah pecah belahkan pakatan mereka. Allah hantar malaikat, Allah hantar angin, musnahkan kemah-kemah pakatan Ahzab di sekitar Parit Handaq. Dan juga Allah busukkan makanan mereka. Akhirnya mereka berpecah belah, berperang semua. Ni yang pernah Allah nyatakan dalam ayat. Maksudnya mereka ni tak pernah nak berjanji setia dengan apa jua sekalipun. Malah mereka tolak kitab Allah, yang mana kitab tersebut Al-Quran, membenarkan kitab mereka yang dahulu. Sebab tu Al-Quran turun tuan-tuan, membenarkan apa yang dalam Taurat sebut. Yang mana Taurat ni pun Allah Ta'ala juga yang turun, yang menjadi kalam Allah. Kitabnya, kitab Zabur, Injil, Taurat, semua ni kitab. Cuma telah diseleweng oleh mereka sendiri. Mereka buang ayat-ayat yang ada Nabi Muhammad SAW. Mereka buang ayat-ayat yang rasa mereka berat. Berat nak buang, mereka buang. Rasa ringan nak buat, bagi untung mereka ambil. Sebab tu dalam ayat yang sebelum ni tuan-tuan, kita pernah bincangkan, Allah terpelak mereka. Adakah Allah turunkan kitab Taurat tu nak ambil separuh? Tidak. Tak boleh. Sebab itulah contoh untuk kita ni pun, kita Allah cakap ke ni dalam isu sekarang ni tuan-tuan, budaya fitnah memfitnah ni. Kadang-kadang ada satu isu yang nak diviralkan, satu kata-kata lah dan sebagainya, dia ambil sekerat dia, and then dah dia kata, ustaz ni cakap benda macam ni dan sebagainya, ustaz ni cakap macam ni. Macam ni lah tuan-tuan, kalau kita tengok Ustaz Zahidrus kan biasa kalau dia berceramah, dia lawak dulu baru dia sebut. Ada orang tanya, apa hukum mandi dekat kolah masjid? Soalan ni mudah je. Dia jawab tuan-tuan, hukum dia haram, berdosa besar, kena laknat.
kalau mandi kat dalam masjid tak pakai baju. Memanglah. Jadi tuan-tuan bayang kalau memotong separuh tu, ayat tu potong dekat haram tu saja, dah jadi fitnah. Jadi sebab itu, kalaulah kitab Allah ini diambil separuh-separuh, tak lengkap, tak sempurna. Kalau ambil separuh, katalah, sebab itulah tuan-tuan sekalian, dekat mahkamah syariah, kes yang paling banyak selain perceraian, kes rebuh harta pusaka. Sedangkan dalam Quran dah nyata dah, surah An-Nisa ayat 11, 12, 13, bagaimana pewarisan harta dalam fiqh mawaris Allah telah nyatakan. Satu-satu Allah nyatakan tuan dalam ayat ini. Kalau suami meninggal, anak ada berapa seberapa. Kalau isteri meninggal, suami ada anak lelaki, berapa seberapa. Ayah dapat berapa seberapa. Semua dah dinyatakan. Tapi still juga gaduh tuan-tuan, sampai bermusuh-musuh, bertikam lidah, putus saudara dan sebagainya. Ini perkara yang kadang-kadang menjadi satu teguran oleh Allah juga sebenarnya kepada kita. Setakat mana kita betul-betul mendalami Al-Quran. Kena ambil semua, bukan ambil separuh. Jadi ini antara ayat yang telah Allah nyatakan dalam Al-Quran, ayat yang ke-100, berkenaan dengan mereka ni selalu langgar perjanjian dan mereka menolak Al-Quran sebagai membenarkan kitab suci mereka. Ayat seterusnya 110. Sempat insya-Allah. Walamma ja'ahum rasulun min indillah musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Dan apabila datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah, Nabi Muhammad SAW, yang mengesahkan apa yang ada pada mereka, sebahagian daripada yang telah diberikan kitab itu melemparkan kitab Allah ke belakang mereka, seolah-olah mereka tidak mengetahui kebenaran. Baik, ayat ini juga sebagai satu teguran oleh Allah SWT kepada orang Yahudi, kerana mereka tidak menghormati Rasulullah dan mereka juga tidak menolong Rasulullah. Tetapi bila datang kitab suci Al-Quran yang membenarkan kitab mereka dalam Taurat, mereka terus membatalkan perjanjian itu. Sedangkan Taurat sebelum ini pun mereka tak ikut. Dan mereka bila Allah turunkan Al-Quran untuk membenarkan apa dalam Taurat sebagai pengesahan, sebagai satu takkid untuk menguatkan lagi, untuk mengesahkan lagi apa dalam Taurat, pun mereka tolak. Dan Allah bayangkan kepada mereka tuan-tuan, mereka ni tak pandang Quran, seolah-olah mereka campak ke belakang, tak tengoklah. Campak terus, tak nak tengok langsung. Kita ni tuan-tuan, dah, mana ingat waktu zaman-zaman kecil dulu pergi mengaji rumah ustaz, nak mengaji malam, lepas isyak pergi lah, sampai pukul 10 biasa, pukul 10 ya, sejam mengaji dengan guru kami lah, Allahyarham Ustaz Manak. Arwah Ustaz Manak ni tuan-tuan, dulu di kampung kami, dia ni antara orang yang memang pakar lah dalam tajwid, taranum. Dan dia tuan-tuan, Allah Rabbi, memang galang sungguh beken tuan-tuan. Badan kurus, tapi bila tempik tuan-tuan, satu deru, satu surau dengar, memang dia tegas. Jadi kadang-kadang kami balik ni, adalah kawan-kawan yang kadang-kadang biasalah tuan-tuan, jalan kaki ramai-ramai balik, ramai-ramai dulu kampung, balik jalan kaki ramai-ramai, main tolak-tolak lah dan sebagainya. Ada seorang kawan ni, dia ni istilahnya cengeng sikit, manja sikit tuan-tuan. Kita tolak, pum, Quran ni jatuh, bergebuk tuan-tuan. Kita kata apa? Quran jatuh, Allah marah, masuk neraka. Nangis tuan-tuan budak. Nangis kawan tu, balik report mak dia. Kita pun kadang Quran jatuh, junjung betul-betul tu, cium sebagai tanda hormat. Tapi boleh bayang orang Yahudi ni tuan-tuan, campak ke belakang terus, tak ada rasa hormat. Tak ada rasa hormat. Sebab itulah tuan-tuan, kita memang mengecam tindakan-tindakan yang dibuat dalam baru ni ahli parlimen Sweden yang membakar dan meminjak Al-Quran, Powder tu. Ni bukan kali pertama tuan-tuan, ni kali ketiga dibuat perkara yang sama. Jadi kita harapkan adalah tindakan yang dibuat oleh kerajaan Sweden, walaupun dia dah, kerajaan Sweden dah minta maaf, tapi kita nak tindakan. Sebab perkara ni bukan perkara yang main-main.
Tuan-tuan, Holden tu dia berani buat di Sweden, try buat negara Islam, tengok macam mana. Tak dan hidup tuan-tuan, habis. Habis. Sebab tu dia orang ni memang ada satu perasaan yang berani di tempat mereka sendiri sahaja sebenarnya. Buatlah kalau berani di tempat-tempat awal. Sebab tu yang pernah sebelum ni ada seorang YouTuber daripada Amerika Syarikat yang sekarang ni nama dia dah banyak di ban sebab dia memendahkan sesuatu. Dia kata dia mengakui walaupun dia bukan Islam, dia kata orang Islam lah paling kuat pegangan dia. Sebab dia kata kalaulah kita ni dia kata kalau kita ni pakai baju yang menghina agama mereka, confirm kita akan kena. Tapi dia kata kalau kita sendiri pakai baju agama kita, kita hina Tuhan kita sendiri, orang nak kisah apa, dia kata. Tak ada satu sensitiviti agama yang besar, dia kata. Ini tunjukkan satu perkara yang kita kecam lah. Kita memang kalau tu dikecam sangat-sangat. Baik, azan dulu macam mana? Azan, baik, kita kira azan, kita akan habiskan sikit dalam diri. Baik, tuan-tuan dan puan sekalian, jadi lafaz nabazza baru memberi maksud melemparkan sejauh-jauhnya. Mereka melemparkan ke belakang sehingga mereka benar-benar melupakan dan tidak memulihnya kembali. Walaupun mereka tahu bahawasanya perbuatan mereka itu salah. Dan Allah gambarkan perbuatan mereka ini adalah sebagai perbuatan yang keji, engkar, kufur, kasar, biadab dan juga mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah ia merupakan salah satu daripada punca sebab apa orang Yahudi tuan-tuan memang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala selagi mana mereka tidak beriman kepada Allah Taala dalam jalan yang sebenar. Jadi baik, pengajaran kita dapat pada hari ini insya-Allah yang pertama, secara umumnya perbuatan fasik bermaksud menentang aturan Allah Taala boleh melahirkan kekafiran. Sebab itulah tuan-tuan dan puan sekalian, berhati-hati kalau andai kata ada sedikit rasa hati kita tuan-tuan nak buat dosa ni berterusan, tak ada rasa bersalah, tak ada rasa nak bertaubat, kerana ia boleh mengundang kepada lebih besar kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hati kita ni akan digelapkan dengan maksiat.
Bila mana maksiat yang kita buat, tak ada kesedaran, tak ada rasa bersalah, dia akan dibuat tuan-tuan, akhirnya dia jadi macam orang yang jadi suka kepada maksiat dan dosa. Sebab tu kadang-kadang akhir zaman ni, bila ada orang buat dosa, ditegur, dia jadi pembela berdosa. Dia cakaplah benda-benda yang biasa. Bila orang tegur yang dia buat salah, dia kata syurga neraka ni bekerja awak nak tentukan. Allah tak tahu, awak tak tahu apa yang saya amalkan di belakang. Biarlah saya macam ni. Awak ni yang macam ni, yang pergi masjid selalu ni, tak seperti syurga. Ni ayat ni tuan-tuan, yang seolah-olah jelas maksiat dibuat, tapi bila ditegur menjadi pembela kepada maksiat yang buat. Berhati-hati, takut nanti dia bermula dengan kefasikan, akhirkan dengan kekufuran. Bila seorang berlaku fasik terus menerus menentang perintah Allah Ta'ala, hal ini mengakibatkan ia mengingkari apa yang telah Allah wajibkan kepadanya. Sebab tu jadi kufur, bila mana telah menentang apa yang telah Allah wajibkan. Yang kedua adalah menjadi kebiasaan bangsa Yahudi tidak mahu menepati perjanjian, dan seharusnya umat Islam tidak mudah percaya kepada mereka selama-lama. Bukti Allah tunjuk dah sampai hari ini tuan-tuan. Tengoklah negara Israel tu, daripada zaman bilalah banyak kali roadmap perjanjian damai mereka buat dengan Palestin. Satu apa mereka tak pernah ikut. Yang buat gencatan senjata roadmap ketika zaman Yasir Arafat, dia juga yang buat salah. Hari ini tanda tangan takkan angkat senjata, malam dah bunuh seorang rakyat Palestin. Ni mereka, bukan sampai bila. Tak kisahlah siapa presiden mereka tuan-tuan, Benjamin Netanyahu ke Sharon ke dan sebagainya. Itulah perangai mereka. Walaupun di kalangan mereka kecil pun ada yang tak suka, tapi itulah bangsa mereka. Sebab itulah berhati-hati dengan mereka ni, jangan mudah dipercaya janji mereka sampai bila-bila. Yang ketiga, besarnya dosa orang yang mengingkari kebenaran sesudah ia mengetahuinya, sehingga seolah-olah ia tidak mengetahui. Jadi besar perkara yang kita tahu dah berdosa, tapi kita still buat, maka kita itu seolah-olah menyembunyikan kebenaran yang kita ketahui, dan dosanya sangat besar. Jadi itulah tuan-tuan sebanyak pedoman dan juga pengajaran yang kita boleh dapat daripada ayat 99 hingga ayat 101. Sama-sama kita ambil pedoman, insya-Allah jadikan dia sebagai panduan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka lisanan dhakira wa nas'aluka qalban shadiqa wa nas'aluka din qaima wa nas'aluka afdal min kulli ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.